Jika Alhamdulillah kita boleh start sekarang rasanya. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Ha atas kerana menjemput Mizan lah untuk berkongsi. Jadi Mizan pun kira dah boleh kata macam setiap bulan juga lah kita buat pengisian yang berbentuk ke arah pemerkasaan wanita lah, insyaAllah. Itu memang tujuan Mizan, insyaAllah. Jadi sekarang ni banyak lah kita ada banyak discussion kan dekat malam Sabtu ni, tengok memang banyak pun live. Tapi harap anda boleh anda semua perempuan, adik-adik, akak-akak boleh benefit daripada discussion hari ni. Sebab topik ni menarik. Topik ni adalah satu topik yang mungkin tak ramai pernah dengar topik ni. Tapi it's very interesting. And nama ini sebenarnya adalah kira hasil pembedahan Dr. Ha juga lah dalam 2 buku. Jadi pada yang tak tahu lagi, Dr. Ha ni memang peminat buku segala macam psikologi, self-help dan juga pemangkasan wanita. So dia ni bukan pakar obstetrician dan gynae dengan profesor sahaja yang mengajar juga, dia juga avid reader, pembaca yang sangat kuat dan dia sangat suka berkenaan self-help ni. Jadi itu yang kami suka sangat bersembang dengan Dr. Ha ni, bincang-bincang tentang dia punya inilah pengalaman di tempat kerja, di luar negara, di Malaysia dan juga dalam pembacaan dia tu. So itu yang interesting. So kita akan mulakan insyaAllah. Topik hari ni ialah topik lean in. So kita orang kat Malaysia ni kita orang cuba research lah macam mana perkataan lean in nak boleh bahasa Melayu. Sebab kalau kita tak faham konsep dia tu, dia macam kalau translate bulat-bulat bahasa Inggeris Melayu ialah sandar ke dalam. So macam apa nak sandar? Sebenarnya bahasa Inggeris pun ialah satu topik yang spesifik juga bila kita guna bahasa Inggeris tu, which is lean in. Dia bukan bahasa Inggeris sahaja, dia satu konsep yang baru. Ini diperkenalkan oleh satu orang kata kalau dalam dunia bisnes dan dekat US ni lah kan, iaitu Sheryl Sandberg. Siapa yang tak pernah dengar Sheryl Sandberg ni? Sheryl Sandberg ni ialah COO kepada company Facebook. Semua tahu Facebook kan? Sekarang Facebook bukan kecil dia bukan sahaja Facebook saja. Company Facebook ni adalah perniagaan yang melibatkan WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter dan macam-macam lagi. So semua tu di bawah satu group, Facebook group. Jadi Puan Sheryl Sandberg ni ialah Chief Operating Officer kepada Facebook group tu. Boleh bayang tak betapa besarnya company tu. Jadi dia dalam pengalaman dia dekat barat ni, sebenarnya wanita bukan saja dekat Asia ataupun dekat belah-belah kita belah-belah timur ni kan, di barat juga wanita sebenarnya struggle kan. That's why ada banyak literature yang Dr. Ha pun biasalah dengan literature ataupun idea-idea, buah idea ataupun buku-buku daripada belah-belah barat ni yang berkenaan dengan pemangkasaan wanita. Tapi menariknya hari ni kita bukan saja nak cakap pasal lean in dan saudari Sheryl Sandberg ni, kita juga nak kritik dia sikit. Kan. Jadi kita Dr. Ha dia tak stop kat situ je. Dia tak nak ambil bulat-bulat. Dia memang suka berfikir lebih panjang. Jadi kita seperti biasa kita akan buat sedikit kritikan dengan lean in. Tapi kita faham dulu pasal lean in tu. Okay, so kita start. Dr. Ha. Lean in ni dia rasanya dah 10 tahun lebih juga lah. Dah satu dekade. Dekat lah. 2013. Dia keluar tu 2013. 2013. Rasanya di waktu saudari Sheryl Sandberg ni dia baru meninggal suami dia, tak silap saya. Suami dia meninggal secara mengejut. Jadi dia tiba-tiba merasa struggle lah juga. Tapi mungkin juga sebelum tu, jadi kita tak apa. Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi sebenarnya. Sebelum tu, okay. Jadi kita, dia bukan pasal Sheryl Sandberg. Hari ni kita pasal lean in. Tapi mungkin kita minta Dr. Ha discuss sikit. Apa itu lean in? Apa benda konsep sandar ke dalam ni untuk perempuan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, sister semua. So ini kira conversation tu sebenarnya macam kita sembang dan buah perbincangan itu kita tak adalah nak cerita-cerita kosong, kan? Jadi mungkin sebulan sekali Mizan dan Akademi Dr. Ha kita bincangkan topik yang
mungkin kalau kita nak baca, kita nak korek-korek sendiri mungkin kena ambil masa, tapi bila kita katalah seorang dua kita dah baca dan kita bincangkan, dan Dr. Han rasa kalau ada perbincangan kan daripada sisters yang datang dengar ni, eloklah juga ya kita apa orang kata bincangkan dekat situ. Dan mungkin kalau ada tajuk yang nak dibincangkan juga pada apa sesi-sesi yang akan datang pun boleh dicadangkan kan Fana? Okay, so Dr. Han rasa macam ni, macam bunyi ada tik-tik tu Dr. Han ke tempat Fana? Dr. Han rasa macam ada disturbance sikit. Okay, tak apa. Tak ada? Okay. So maybe ni ya. So sebenarnya kalau kita tengok secara konsep umumnya lah ya, pembabituan wanita di dalam masyarakat ni tu, dia sangat menarik jadi kita punya kehadiran, keberadaan kita dalam dunia ni daripada dululah sampai sekarang, memang bila Allah ciptakan lelaki dan wanita daripada Adam dan Nabi Adam AS dan Ibu Hawa itu, lepas tu berkembang biak menjadi lelaki dan perempuan, dan it's always 50% tau ya, lebih sikit kurang sikit macam tu lah, tapi tak adalah macam satu masa tu ada like 3/4 tu lelaki and then only 1/4 perempuan ke, ataupun vice versa. Maknanya daripada time immemorial tu memang dia selalu dah macam tu kan. Dan kita tengok pun kalau dalam Al-Quran itu memang sering dibincangkan tentang lelaki dan wanita begitu. So dan jangan lupa wanita tu pula yang Allah takdirkan melahirkan pula yang 50% tu kan. Ya, jadi kan perbincangan tentang wanita ni sebenarnya dia sangat penting, dan kita rasa nampak itulah dia, kalau misalnya lelaki saja mungkin tak dapat nak berkembang biak begitu, tapi kalau wanita saja pun tak juga. Tetapi it's interesting to see macam mana akhirnya tu sampai sekarang kita kena bincang tentang ni. In our digital technology ni kita masih kena bincang tentang pembabitan wanita. Sepatutnya dia macam dia tak ada isu lagi dah. Sepatutnya tak ada isu lagi. Ya. Dr. Han pun tadi sebelum masuk perbincangan ni, Dr. Han bagikan sedikit input dalam WhatsApp group kalangan akademia ya. Maknanya ni semua yang ada PhD semua ni, tapi dia orang nak buat satu tajuk tentang kepimpinan dan dalam akademia lah. Tapi masihkah dia kata kepimpinan dalam akademia, mampukah wanita macam tu? So I macam nak pengsan lah juga bila dengar tu, takkan ini lagi yang dalam kepala kita, mampu tak mampu gitu kan ya. So patutnya kita dah fikir kita memang dah mampu dan perlu pun. Tak ada in fact Fana, kita tak ada choice pun. Do we have any choice not to lead? No, we do not have any choice not to lead. In fact I think kita dalam kepimpinan ni kita dah biarkan sangatlah ya orang lain yang memimpin kita ya, dan kita tengoklah macam mana keadaan dunia hari ni kan. And to me this is mainly because kita mungkin tak mainkan peranan kita semacam ya, supaya potensi yang Allah berikan kat kita. Mungkin kita kata no doktor, saya ya, kita memimpin di rumah tu adalah kepimpinan kita begitu kan. Tapi Dr. Han nak tanya balik diri kita lah ya Fana semua, kenapa kita confinekan di rumah saja? Kan? Kenapa kita tidak lihat bahawa yang di luar itu sebenarnya itulah juga rumah kita. Anak-anak kita nak keluar ke situ. Macam mana pula kita katakan di dalam rumah saja itulah kita punya orang kata teritori kita, wilayah kita. Dan kalau kita lihat juga agaknya ya bila kita tidak mengambil tempat itu, maka bukan kita nak perkecilkan. Dr. Han harap siapa yang masuk dalam perbincangan ni, kita bukannya nak bash lelaki ke apa. No lah, I think that one is, itu kita, dan kita, ini satu Dr. Han kata, kita jangan menyalahkan semuanya kat orang lelaki je dulu. Dr. Han penat lah yang tu kan. Kemudian mungkin lagi satu Dr. Han ialah nanti kita kena bincang juga ni kepimpinan wanita dalam Islam. So itu lagi satu. Okay. Jadi saya besar pun saya banyak juga tertanya, aku ni perempuan tak payahlah lebih-lebih sangat kan di luar tu. Tetap kita akan bincang benda ni dan kita bukannya nak membash lelaki, dan kita bukannya nak suruh buat apa-apa yang melanggar. Ya. Kita ni masih jadi kita
ni dulu. Kita tak adalah nak jadi lelaki gitu. Tapi balik pada lean in ni tadi. Balik pada lean in. Betul ini penting konsep ni. Betul lah. Konsep lean in ni pun kalau kita baca, now dah berapa tahun dah 2013 maknanya 8 tahun kan. Dr. Ha dengar lama dah buku ni. Tapi Dr. Ha baca dia punya review, Dr. Ha tengok TED Talk dia semua. Minta maaf Dr. Ha kata, Dr. Ha tak teringin langsung nak baca. Sorry. Sampailah sebab kita nak bincang ni, Dr. Ha belilah juga buku ni dari Kinon, datang 2 hari lepas. Otherwise I would not have bought it. Tapi I need to have the book lah in my hand untuk flip through kan. Sebab Dr. Ha sebenarnya Dr. Ha baca dia punya summary, review dia, dan Dr. Ha dengar dia bercakap sendiri. Kita biasanya kan kalau nak beli buku tu kan Fana, kita tengok TED Talk dia dulu kan. Kita tengok okay, worth buying macam mana kiranya. Tapi Dr. Ha tak impress. Sebab deep inside Dr. Ha rasa macam ini memanglah satu buku yang tentang cerita dia. It's a reflection. And I think storytelling is important. Kenapa yang dia jadi eksplosif tu? Sebab I think ramai wanita khususnya yang menjawat jawatan dalam profession, career, business, corporate semua tu, they can relate sangat dengan Cheryl. Boleh sangat relate. And mainly, okay. And mainly because, to me lah kan, because whenever Cheryl cerita tu kita kata kita pun macam tu juga kan. And mainly kalau you tengok dia punya chapters tu pada Dr. Ha lah ya. Sorry kalau misalnya I orang kata tersinggung lah orang yang sayang lean in kan. Tapi I rasa macam it's all about your fear. Kita punya tak confident, kita punya imposter syndrome. You know, kita kan imposter syndrome ni is actually a syndrome where you cannot internalize your success. You always feel that you are a fraud, and then that is actually what she felt, you know. And lepas tu of course she was trying very hard to please everyone, kan. And then one of the dialogue tu dia dengan Mark kata, you know, you cannot please everyone, okay. Nothing can be done. Mark Zuckerberg lah. So dia kata stop doing that sebab dia nampak macam, you know, she really bended to actually accommodate everyone, which is not possible. Then lepas tu the bottom line is that daripada experience tu dia perasan bahawa you need to fight juga in a way, and for gender equality. Itu dia punya message dia. The book is about gender equality kan. Okay. So and then pada dia put it quite subtle, macam men actually dia tak perasan pun sebenarnya yang we need a different kind of needs. So we better engage our friend to do that. So kalau lean in to me kan Fana, Dr. Ha fahamkan, it's actually macam ladder. Even though ada satu chapter dekat sini yang dia kata it's not a ladder, it's a jungle gym dia kata. Sebab kalau ladder tu dia kata, you know, you have to daripada bawah sampai ke atas, and then tak ada tempat lain yang you nak kena pergi. Tapi dalam konteks career dia bukan satu ladder je. Dia macam, you know, melompat-lompat sana and now finding herself in the one of the most kata established corporate lah kan. Tapi Dr. Ha suka nak tengok lean in dia tu is actually macam tangga. You nak naik corporate ladder ni, you nak lean kat siapa? Okay, and then macam kita lah ada tangga sekarang ni Fana, kita nak letak dekat, nak sandarkan dekat dinding yang mana ni. And that dinding tu to me is not just men, it's the whole system tu lah. Tapi kalau you baca critics of Cheryl kan dia sebenarnya she's a white, you know, dia wanita orang kulit putih, coming from a very established family. Bapak dia doktor semua lah, you know, attended Harvard. Okay, dia punya MBA, dia punya BA pun dekat Harvard, dia punya MBA pun dekat Harvard. So dia memang Harvard punya alumni lah, macam Fana lah. Very privileged, okay. And then kalau baca itu dia tak pernah lah, dia bukanlah yang daripada kata rags to riches tu, tak lah. You know, dia bukan daripada ni. So you know, she macam jalan dia tu tangga dia dengan dinding dia sebenarnya tak ada isu sangat lah. Yang isunya adalah dia lah sebenarnya, dia sendiri. So this lean in yang internalize and also rasa relate dengan dia tu is profile macam dia jugalah, and she's pretty as well. Then adalah dah baca kritik, kalau lah agaknya dia ni a minority atau a black lah kan, and not as pretty face like this, cerita dia lain lah kan. Okay, so dah nampak itulah. So sekarang ni
maknanya adakah kita kalau baca buku dia ni, maknanya kita kena tahulah tempat kita kat mana, kita nak bersandar dengan siapa. Ada juga dan sorry, this is my conclusion. I think when you have a lot of doubts about your own ability, you need to have a strong wall and a strong ladder to lean in. And that's why agaknya Dr. Han rasa dia tak banyak cakap pasal your ability. You punya how unique you are macam tu. Towards the end tu lah, maknanya barulah dia plug that courage. Tapi it is a bit, pada I macam aduhai, dia kalau cerita tu nak rasa dia slow sangat, slow motion gitu. And that's why because Dr. Han rasa buku ni lebih Dr. Han suka. Okay, tu part tu nanti. Okay. Alright, okay. Ni, Baik. sebenarnya sama dalam Dr. Han punya board lah. Kata saya banyak sangat orang recommend buku ni. So saya beli. Saya tak baca, tak tengok lini apa semua, saya angkut je dia punya buku tu. In fact saya pernah juga sit in dalam satu meeting dengan dia, tapi online lah sebab zaman-zaman COVID ni kan. Jadi dia ada buat di sini, kira dia bercakap dengan the class, MBA class yang baru ni lah. Dia buat. Dan saya dengar dia lah, saya dia ni. Dan saya rasa macam buku LinkedIn tu saya tak baca juga pasal saya flip-flip sikit, saya pun tak berapa berminat. Cumanya I think my role dalam conversation ni, kita punya conversation hari ni lah, saya nak jadi devil advocate lah kepada Dr. Han. Jadi saya nak ambil the side of Sheryl Sandberg. Okay, sebab sure. Personally saya tak pun lah. Kan, saya nak kata yang okay, kita boleh kritik dia punya background, kita boleh kritik dia punya ni, tapi benda tu ialah sesuatu yang datang di tahun 2013 kan. And nak kata the fact that ada demand tu maka ada supply-nya, konsep ini. Maknanya wanita pada hari ini yang orang kata kerja korporat lah, ramai juga. In fact dalam keadaan pandemik ni pun, waktu pandemik ni pun ramai wanita yang orang kata sedang bekerja lah kan. Yeah. Di rumah, kena work from home, kena handle anak-anak. Jadi mental health ni kadang-kadang bukan sahaja di kalangan yang hilang kerja dan sebagainya, tapi juga yang hilang tempat menletak anak. Dan sambil-sambil tu dia kena perform di tempat kerja, di mana lelaki tu, yang bahagian orang lelaki kan, dia boleh duduk je dekat meja lama-lama sampai petang kan. Lepas tu isteri juga yang bawa meal, makanan kat dia kan. Jadi dia punya work from home tu lain dengan wanita punya work from home. Jadi wanita sekarang ni macam ada satu situation di mana nak bekerja tu lagi susah. Jadi saya nak bawa balik ke 2013 dan kata, well okay, all of the criticism, tapi bukankah message dia tu masih boleh diguna pakai? Yeah. Ya, nak kata wanita, dia punya premis dia ialah wanita ni sangat takut. Dan sebelum ada orang lain yang mendownkan kita dah siap-siap mendownkan diri sendiri. Yeah. Jadi orang kata mendownkan tu so, mungkin konteks dia ialah orang putih kan, bukan orang hitam, bukan orang imigran kan. Jadi dia konteks dia orang-orang yang orang kata kayangan T20. Di kat US ni pun dia tu kira kayangan lah, bukan US yang tidak berada lah. Yeah. Konteks itu ialah corporate, tapi message asal tu mungkin kita boleh masih boleh pakai, iaitu dalam apa sahaja yang kita buat wanita ni, kita akan ada imposter syndrome dulu sikit. And yang macam Sheryl Sandberg mengalami lah. Dia kalau saya flip awal-awal buku tu, dia ialah tak fair kita nak kritik dia sebenarnya pasal saya pun tak baca gitu ya. Cuma nak kata yang saya baca, bahagian yang saya baca tu, dia kata even adik-beradik dia sendiri, ke aku ni kan, ke aku ni tengok lah tu dia corporate sangat tu, nak berjaya sangat kat luar apa semua. Ini orang putih tau, bukan orang Asia. Jadi saya rasa macam sangat menarik lah. Maknanya message tu bukankah masih boleh diguna pakai lah, sebab dalam konteks saya pun katalah kita ni ketua masjid ke ketua NGO ke, dan bukan yang semestinya corporate. Jadi apa yang spesifiknya tentang LinkedIn ni yang kita rasanya boleh atau tak boleh guna pakai? Okay, Dr. Han nampak memang Dr. Han rasa kita kena akui bahawa it was an awesome journey for her. Walaupun kita kata dia maybe lah white and dia ada privilege tu, tapi it's not easy juga. Cuma kita boleh katakan kalau kita dapat seorang wanita yang bukan macam dia ni,
mungkin journey dia lebih tortuous lah, lebih lagi berliku-liku, kan? Tapi maknanya kita, Dr. Han sebenarnya satu lagi, Dr. Han tak sangka lah agaknya, you know, a white woman yang with this privilege would have to write like this and tunjukkan bahawa dia orang walaupun dengan privilege tu dia pun struggle juga. Jadi dia, dan struggle itu real. Dan dalam konteks ini memang kita nampak Cheryl memang dapat mengatasinya tu. Okay, and then cara dia, I think the one yang mungkin ramai orang relate tu sebab dia ada the same mindset tapi macam mana dia mengatasinya tu. Itu yang mungkin Dr. Hapun nampak that is worth reading lah. Dan sebenarnya semua orang memang ada ceritanya sendiri, kan? Dan yang Dr. Han suka part yang dia cakap pasal imposter syndrome tu, dia dengan kawan baik dia pergi dengar one talk tu, and that professor psychology tu cerita pasal imposter syndrome, and dia rasa macam itu dia lah. And then dia tak expect kawan dia yang more successful tu akan rasa macam tu juga. Dia tengok kawan dia pun rasa you know, they were nodding their head throughout that talk. Tapi bila dia jumpa dengan guys, kawan dia kata, why are you listening to this kind of talk? Kan? Sebab orang lelaki mungkin dia tak ada that doubt about your ability tu. Jadi mungkin Dr. Han rasa kalau nak baca buku ni dengan perasaan macam this is a real thing, I'm not alone in this. Dia macam hashtag me too jugalah in a way. You know, you feel related to that, you know, relatable. Lepas tu yang bagusnya tu ada motivasi di situ. Macam mana dia went through all that lah. Jadi Dr. Han saya patut diberikan penghargaan dan juga pujian tentang tu. Cumanya mungkin ada satu kritik yang Dr. Han baca tu, dia kata dia ada lean in circle tau. Memanglah nak jadi macam tu. Ada juga kan? Interesting, and they work very hard. And then lean in circle ni adalah one lady tu, dia masuklah lean in circle tu semua. Ada lean in workbook lah, semua dia buat lah. Tapi masa dia single. So bila dia kahwin dapat anak, dia kata memang tak boleh, dia tak boleh nak ni pun dengan lean in punya circle tu, tak boleh nak catch up, and she went into depression. And then baru dia realise that, you know, it's not just one way of leaning in lah, kan? And then jadi mungkin kita kata, kan tajuk kita pun don't just lean in, change the system. Maknanya bolehlah lean in tu, tapi tak cukup dengan leaning in tu. Dr. Han rasa leaning in tu mungkin you need it macam kalau basikal, kita ingat tak dulu naik basikal tu, Fana? Sebelum kita confident nak naik basikal boleh imbang tu kan, bapak Dr. Han dulu lah, dia belikan yang roda yang kat kiri kanan tu, roda kecil tu. Lepas tu mula-mula roda tu sama-samalah dengan tayar tu dekat bawah, dekat tanah tu kan, so I can tak payah risau pasal imbangan. Lepas tu what my father did, dia angkatkan sikit dua-dua tu, so jadi macam I'm not really, tapi kalau nak terjatuh pun benda tu ada tongkat, nak jatuh kanan atau kiri. Dan bila I dah mula pandai sikit, dia buang satu. You know, and that was actually in my mind when I'm reading leaning in, you know. So that was my, sebelum nak pandai mengayuh tu, I might need to lean in juga. And then finally bila kita dah boleh imbang tu, you're on your own and boleh laju kan. So maknanya don't just lean in. Kita mungkin kena at the same time kena change a few fundamental things lah in our society. Okay, sebab tu saya nak define sikit balik lah lean in, sebab saya rasa kita belum pergi lagi betul-betul dekat konsep lean in. Lean in ni adalah maksudnya kita ni wanita ni kita suka lean back, ataupun maknanya macam kalau ada sesuatu masalah ke, projek ke, suatu benda yang kita nak solve ke dalam kita punya maksudnya tempat kerja dan sebagainya, kita macam instead of macam push kan, kita push buat achieve sesuatu yang kita nak, kita macam lean back, maknanya takutlah orang cakap nanti orang tu cakap aku ni aku bukan tiaga sangat apa semua, jadi dia jadi as opposed to dia lean back kan. Jadi lean in ni adalah satu konsep di mana kalau betul lah yang saya faham tu juga ialah kita macam dia kata masuk ke dalam, maknanya sandar ke dalam dan
dan buat apa yang kita nak buat tu untuk capai ni lah, untuk capai kejayaan yang kita nak tu lah contohnya. Tapi Dia wanita kadang-kadang kita banyak juga diskusi tentang kejayaan tu apa, leadership tu apa. yang Dr. rasa satu konsep kalau baca buku dia ada satu yang dia describe lah apa maksud lean in and also lean forward sebenarnya. Dia boleh juga sebut lean forward gitu kan. Daripada lean back tu lah. Ya, konsep dia kata masa tu dia tengah train maybe around 20 people ke 30 people. These are the young leaders of the you know company lah macam tu. And then they have good discussion semua. Lepas tu masa lunch, everybody take their food kan. And then suddenly dia tengok macam the guys semua pergi duduk kat tempat kursi tu yang ni. And then dia lah juga kursi-kursi kat tepi tu. And the ladies mungkin ada macam you know like maybe 8 or 9 of them lah out of that number tu ladies. All of them makan tu. They all makan yang dekat. And they seated, I mean they took the seat yang kat luar tu. And then dia pelik sangat. And then these boys yang budak lelaki semua ni makan dengan dia tau. Maksud macam nak tanya dengan dia semua kan. But none of this lady actually come into that circle tu. So dia kata this is, maknanya dalam situ sendiri pun kita dah macam you know bila padahal mula tadi kita train okay kan. Sama semua bagus hebatnya. Tapi nanti masa during santai ni kita macam allow men to just monopolize yang tengah-tengah tu, kita ambil yang tepi-tepi je. So itu yang dia rasa macam yang kalau Fana punya lean in tu maksudnya kita kena masuk kat dalam tu. Macam kita kena bincang sama lah. Don't miss out the conversation. Begitulah maksud dia. Exactly, betul. Jadi agaknya menarik untuk discuss benda ni sebab sebenarnya menarik Sheryl Sandberg ni ialah dia punya language tu juga. Dia guna terminologi. Jadi wanita ni kalau bagi ialah sisters kat luar sana yang pernah bekerja, tak kisahlah ada setting universiti ke, setting office ke, corporate ke, government ke, dia kita ada banyaklah isu kan dalam pekerjaan harian kita ataupun nak naik pangkat, kadang-kadang bos kita prefer yang lelaki tu. Jadi saya rasa terminologi lean in tu boleh juga digunakan lah. Cuma kita punya criticism ni ialah tak cukup sekarang. Okay, saya ada satu komen menarik daripada pendengar which saya rasa interesting sebab satu lagi saya lupa, the main concept. So lean in yang pertama tu dia dah lama kan, yang pertama Sheryl Sandberg bawa tu ialah konsep lean in dia dahulu. Kemudian yang dia buat lean in circle tu yang Dr. Ha kata ada orang yang tak dapat catch up dan sebagainya. Yang dia buat lean in circle tu sebenarnya ialah elemen kedua lean in yang sangat penting, iaitu women support each other. Jadi dia kata one thing that's different lah is that women ni kalau kita tak buat apa-apa lah, yang before lean in ni ialah wanita ni suka macam jatuhkan kawan kita sendiri. Kita bukan first time lah kita dengar kan, especially kalau kat government ke dan sebagainya. Our friend ni dia naik pangkat yang cepat, ataupun our friend ni dia tak berapa minat lah, tak tahu lah apa yang tak minat lah, tengok pun dia tak minat lah. So kita pun jadi macam, ataupun dia ni suka macam ni ada je. So kita jadi macam tak support each other and lean in with each other. Jadi the second most important element of Sheryl Sandberg ni ialah to support each other, which I think is very important juga. And leaning in, one is leaning into the conversation, and kedua is leaning in on helping each other. I think that's the very important point jugalah yang Sheryl is trying to bring. What do you think? Okay, sorry. Okay. I think this second bit ni yang important sebab mungkin kita jatuhkan kita, bukan kita support each other macam tu kan. And that might be something yang quite common lah, macam competition tu becoming rivalry tu. Jadi kadang-kadang boleh jadi macam quite ugly jugalah kan kalau kita biarkan. So Dr. Han mungkin nak cerita sikit lah my experience Masa sebelum Dr. Han jadi pakar, when I was training,
I was trained by two specialist perempuan among the rest of the guys lah dalam department ONG tu. But we can really tell these two memang tak get along well, you know. And those two memang macam langit dengan bumi juga, ya. Yang seorang ni memang exemplary, everybody loves her. You know, she's smart, you know, she has very good PR semualah kan. And the other person tu tak macam tu. You know, the other person tu memang terbalik lah, okay. Cumanya patutnya agaknya if they work together, okay lah kan. Tapi yang sedih ni, yang pada I lah, yang patutnya sedar dia can benefit a lot kalau dia team up dengan kawan dia ni pula yang macam, you know, this is somebody yang selalu kalau kita sebenarnya tak ada keupayaan sangat, you know, not really shining, kita try to make sure orang yang shine tu dia jadi dim so that people can see you macam tu kan. And as a trainee, I see that every day. Maknanya kalau misalnya yang seorang tu on call, lepas tu I jadi dia punya one of the doktor yang kerja dengan dia on call tu, I love the other one, you know, very supportive semua. Katalah the next night tu the other person, dia macam langit bumi lah kalau kita tengok dia punya management and everything kan. And then they were, and then very soon it becomes very obvious. Maknanya pasal dia punya attack tu the other person tu becomes so obvious lah kan. So benda ni yeah, so nampak so personalized sometimes tau. And then tiba-tiba the other person ni dia memanglah dia sebenarnya tak larat lah among other things dia. So dia memang keluar and then buat private practice sendirilah and very successful. So dia ni tinggal dia sajalah. And I nampak masa tu dia being like macam so victorious and triumphant, macam dia boleh displace the other person kan. Padahal ni atau it's our loss lah sebenarnya. We lost the other person tu kan. Tapi everybody knows lah macam mana teruknya diorang berdua ni. And then after that, masa tu my batch pula, I have like 6 other colleague perempuan tau. And the whole of the department tu, my trainer yang atas-atas ni semua kata, diorang 6 orang ni kan, imagine lah 2 orang je pun dah bergaduh macam tu, 6 orang ni lagi lah dia kata kan. But we were not like that. So maknanya masa tu we memang lean in together to help each other. Memang cover betul-betul, you know. Kita tahu anak orang ni sakit kan, kita suruh dia balik dulu, kita coverkan dia punya call. Macam itulah tahu ya. So masa tu my head of department ingat lagi panggil I. Dia kata, you know what, you all punya batch trainee ni memang lain sikit. Dia kata, we don't see this kan. Dia tanya kenapa Dia kata kenapa ya. Agaknya masa tu kita dah ada konsep ni tau, yang kita tak boleh seorang-seorang saja dan kita kena help each other macam tu. And that was actually the experience throughout my whole journey as a professional ni. I never had, to be honest lah, tak ada masalah pun dengan my colleague ataupun maybe my senior or my junior yang perempuan ni. But I have problem with men lah, maknanya men who are feeling insecure gitu kan. Jadi so I think yang tu walaupun bila Dr. Ha baca ni and I come to that, I think benda tu sebenarnya memang sangat membantulah bila kita ada friends leaning in together ni kan. So I think that one memang sangat perlu sebenarnya. Yang lean in yang macam tu. You cannot do this alone lah sebenarnya kan. Sebab memang betul actually dalam government ke, dalam hospital ke, macam Dr. Ha di hospital, dalam corporate ke, memang somehow bila kita wanita, bila kita start wanita versus wanita, somehow benda tu memang kita akan rasa macam dia ni kan, macam dia macam tunjuk kalau dia orang tu terror, dia tunjuk terror. Kalau kita lagi terror, kita rasa kita lah lagi patut dan sebagainya. So macam benda tu memang sesuatu yang sama wanita ni dia ni lah memang nature perempuan tu kan. Jadi I think konsep ini kalau kita yang konsep yang kedua tu iaitu yang helping each other. Yang lean in to help each other tu lah yang penting, because saya suka Madeleine Albright pun saya pernah dengar lecture dia sendiri. Dia dah sangat tua sekarang. Madeleine Albright ni dulu bagi yang tak pernah dengar nama dia, beliau ni Secretary of State, iaitu kalau kat US ni Secretary of State tu kuasa perempuan lah tu sangat besar. Sebab Secretary of State ni adalah Menteri Luar Negeri. Malaysia pernah ada Menteri Luar Negeri yang perempuan. Menteri MITI pernah, Menteri Deputy Perdana Minister pun pernah. Tapi
bila buat negotiation over dengan negara ni macam dasar luar negeri ni, jarang perempuan ni boleh ni. So kalau kat US ni, kalau perempuan memang kira terror lah, menteri luar negara ni kan. So Madeleine Albright ni famous lah dia punya quote tu, there is a special place in hell for women who do not help other women. So Yes. strong lah artinya yalah ada special place dalam neraka lah untuk wanita Sana, lain. can I come in sikit ni macam ni? Masa when I actually become the head of the satu department and I was pengarah Citra baru ni pun, this behavior of talking bad about another person semua tu memang quite common lah, kan? And then kadang-kadang katalah orang tu tak ada dalam meeting tu, sedap lah yang orang lagi ni mengata menyindir semua tu. And these are all passive aggressive lah. Jadi kalau orang tu ada, diam aja. So as the head, I actually panggil orang ni. And I said, why are you doing this? Kan sebab ni tadilah sebutlah Madeleine Albright punya quotes tu. Kita kena help macam tu, bukannya sindir-sindir and then menjatuhkan. Okay, so yang tu I think mana bila kita sendiri jadi boss atau kita sendiri jadi mengetuai sesuatu team tu, these are all perbuatan yang kita kena put a stop. Otherwise it will undermine everybody's punya effort. Sebab it's a passive aggressive behavior sebenarnya tu. Okay, interesting. So kita akan cuba move kepada Helena Morrison pula, which is the pula. Tapi sebelum tu saya just nak conclude lah yang sebenarnya ini ada dua bahagian lah ni pemadahan kita. Yang pertama tu banyak orang kritik, iaitu jangan secara because of low confidence tu kita step out dari conversation, step out dari peluang menjadi leader, step back, lean back. Alah busy lah nak jaga anak apa semua dan keluarga. Betul, memang betul tu, bukanlah tak betul. Cumanya yang disarankan oleh Lean In punya movement ni ialah macam beranikan diri. And macam Dr. cakap tu, the core of it, tak kisahlah Sheryl Sandberg ni dia punya personal journey apa, tapi the core of it is that it's about building confidence in women lah. And confidence yang bukan toxic. Sebab bahagian kedua Lean In ni ialah sumber kepada kita punya dengki-dengki, jealous di tempat kerja ni. Mungkin jealous tu boleh sampai ke merosakkan kehidupan orang lain, ataupun jealous tu yang macam kita je lah kat dalam hati kan, yang sikit-sikit tu memang semua orang tak lepas dari perasaan jealous tu. Tapi konsep Lean In yang kedua ni juga berasal daripada lack of confidence. Jadi sebenarnya wanita ni memang lack of confidence yang dia punya masalah. Okay. Kita rasa macam not enough. Kalau kita duduk rumah, kita tengok orang bekerja, kita rasa lah aku ni duduk rumah je kan. Macam tak ada tak earn gaji, tak terror kat office dan sebagainya. Orang yang kat office pula, aduh perfectnya mak ni kan, dengan tak masak pakai Thermomix, masak sedap, suami sayang, anak pandai. Aku ni tak boleh nak kerja work from home ni apa semua. Sebenarnya wanita ni mungkin kena rasa confidence. So yang tak, confidence ni mungkin kena datang dari dalam dan juga di luar. Memang kita tak sikit sebagai manusia, kita suka recognition luar. Kita nak jadi profesor, nak jadi datuk, nak jadi KSU, KSN, nak jadi CEO, barulah kita rasa macam okay lah, orang recognize lah kita kan. Jadi kita susah nak rasa confident diri sendiri. Kita tak ada title-title yang official tu kan. Okay. Sebenarnya kalau kena develop sikit self-confidence. Maknanya Lean In kalau saya nak transform ataupun nak ambil konsep daripada Sheryl Sandberg ni ialah please be more confident about yourself and about your own way of what success means. And benda ni akan berlaku hari-hari. Betul. Hari ni kita happy, kita rasa succeed, yang buat bisnes tu mungkin sale hari ni banyak. And then next month kita tengok kawan kita macam ni, dia macam constant battle lah kan. Constant. In fact kan ada Dr. baca kritik yang paling harsh lah Dr. rasa pada konsep ni. Dia kata women who has to lean in adalah orang perempuan yang sebenarnya tak ada keupayaan ataupun tak ada bakat sebenarnya. Dan dia pun dia memang tak confident tu sebab bakat dia tak ada. So they need to lean in lah. Dan mungkin dia macam satu lagi macam piggyback. Dia macam kena bergayut kat belakang somebody lah, macam tu kan. Tapi sekarang ni kita nak katakan bahawa wanita tu sendiri kena bagi tahu diri dia bahawa dia
memang unik ya. Dia ahsani taqwim. Allah berikan dia tanggungjawab untuk menjadi abdi dan khalifah di atas muka bumi ni sama juga dengan orang lain. Dan dia kena jalankan tanggungjawab yang dia kena jalankan. Kan? So maknanya kita bila macam sampai dekat self actualization tu dalam Maslow hierarchy tu, kita kena ingat dekat situ agaknya apakah tujuan utama Allah ciptakan kita di atas muka bumi ni. Adakah hanya untuk jadi isteri dan kepada suami kita dan anak ibu kepada anak-anak kita sahaja? Takkan itu kot kan? Jadi oleh sebab tu mungkin kan, dan Fana Dr. Har kena cakap lah, kita selalu bagi alasan keluarga, kita selalu bagi alasan rumah tangga, suami kita kan, dan alasan-alasan tu kalau kita nak bagi tak ada orang dispute. Alasan tu alasan yang valid. Alasan yang sangat valid. Cuma Dr. Har selalu cakap, Dr. Har kata betul ke tu? Nanti sebenarnya kalau suami Dr. Har ni lah, dia memang minta banyak kali kata jangan jadikan abang ni dengan anak-anak ni alasan. Nanti sebab kami memang we don't stand in your way. So tolong jangan jadikan alasan. So oleh sebab tu Dr. Har tak ada alasan tu. Tapi kalau kata nak datang usuah je cukup lah Fana. Ya, hari ni tak boleh datang sebab husband bawa outstation. Besok tak boleh datang, next week tak boleh datang anak demam. Kan lusa tak boleh datang, mak mentua datang. Jadi alasan tu pula kalau Dr. Har jadi nakibah, Dr. Har tak dispute. Tapi sampai tak datang tiap-tiap minggu ni So sampai kan Dr. Har kena cakap, Dr. Har adalah seorang dulu. Dr. Har kena cakap, Dr. Har nak kena ingatkan nanti ni. Alasan tu nanti, boleh tak agaknya kat depan Allah tu nanti? Can you stand in front of Allah and bila katalah Allah tanyakan kenapa you tak buat semua tanggungjawab ni? Oh, it's my family, it's my ni. Tahu-tahunya that family is not your liability tau. Your family is supposed to be your source of inspiration. Dr. Har nak jadi ketua wanita, ingat lagi masa Dr. Har umur 33, Dr. Har jadi ketua wanita G masa tu. I do not know whether I'm naif ke apalah, tapi kan antara sebabnya Dr. Har rasa macam masa tu Dr. Har bawalah ada anak kecil-kecil. Tapi anak kecil ni nanti Dr. Har nak bawa ke masyarakat. So Dr. Har kena pastikan masyarakat tu paling tidaknya ada islah di situ. Dan jamaah Islah Malaysia macam tu kan. So itulah yang bagikan Dr. Har semangat nak jadi ketua wanita. Walaupun agaknya bukannya ada pengalaman, bukannya tahu nak. And most of the ahli wanita gym masa tu semua my senior. Tapi beranikan juga sebab I feel the need that when I cannot keep my children in my house saja. Tapi bila anak-anak Dr. Har bersedia untuk keluar ke masyarakat, Dr. Har dah lakukan sesuatu lah ya. Dalam masyarakat tu sendiri. Ya. Yeah. So oleh sebab tu kalau fikirkan siapa yang patut jadi ketua wanita, siapa yang patut jadi ketua atau leaders dalam masyarakat kita? Wanita yang paling ramai anak dia. Sebab kalau Dr. Har anak 3, I have that 3 lah. Tapi bayangkan kalau you ada 10 anak, you are a bigger stakeholder. It's a higher stake for you sebab you ada 10 anak nak hantar ke masyarakat ni So patutnya daripada kita kata tak apalah Har sebab anak ada 3 orang. Kalau you faham tentang ni, you would say I have to be ketua sebab I have 10 dalam yang Allah amanahkan kat saya ni yang akan keluar ke masyarakat. Jadi saya kena mengetuai aktiviti organisasi ni Of course, this is another way of thinking lah kan. Semuanya tu lah. Jangan sekali-kali jadikan keluarga kita sebagai liability kita. Sebab kita bimbang nanti, sekali-sekali tak apa Fana, tapi kita bimbang nanti, kita akhirnya macam ni lah. Kita tidak betul-betul capai potensi kita kerana kita terlalu banyak alasan. Yang semuanya itu sebenarnya valid maksudnya kan dalam masyarakat kita valid lah sebab dia mengutamakan keluarga dia. In fact orang yang mungkin keluar juga walaupun anak dia ramai atau anak dia ni, kita pula yang rasa guilty sebab kita tidaklah sesolehah wanita yang duduk di rumah begitu kan. I think we have to stop thinking this way lah. Wallahualam. Betul. And wanita yang saya fikir sebenarnya lean in punya konsep ni boleh jugalah, maknanya kita bawakan ke konsep lean in ke dalam masyarakat. Maknanya untuk menyediakan suatu tempat untuk anak-anak kita yang nantilah yang ni. Maknanya kita tak adalah duduk rumah ni compare lah macam ni lah, tengok menteri wanita tak berapa, tengok menteri kita mengharapkan juga luar, tapi ekosistem di mana kita letak keluarga kita tu kita tak buat apa-apa kan. Jadi itulah mungkin wanita kena rating. Tapi wanita ni Dr. Har saya rasa penat juga
semua kena buat kan. Bila Memang. dah keluar berorganisasi tu balik nak apa nak propok, nak iPhone, nak itu kita kena okay. Ada rasa mungkin management skills dan emotional management skills semua tu pun memainkan peranan jugalah untuk wanita ni. Cuma LinkedIn ni is to me, kalau kita just use the concept dan kita kembangkan, maknanya kepada LinkedIn, kepada conversation wanita dalam tempat kerja dan korporat. Lean in ke dalam maksudnya lean into a sisters circle ataupun membantu sesama lain, dan juga lean in kepada masyarakat. Maksudnya lean in dalam kerja tu, jangan takut nak buat kerja sebuah kerja NGO ke Astra ni. Jangan takut dan jangan jadikan alasan benda-benda rumah sebagai liability kan. Cuma memang akan ada yang akan ada konsep yang cakap women cannot have it all. Maknanya tak boleh kalau dah nak lean in tu dan nak kena maksyarat, tak adalah rumah tu kemas contohnya, tak adalah rumah tu rupa macam museum kan. Kalau rumah tu macam museum, mungkin something got to go. So itu lagi satu conversation yang wanita selalu ada lah. So hari ni topik kita don't just lean in, maknanya kita dah study pengkritik-kritik di luar sana lean in tu, dan juga the possible way of kita untuk menggunakan juga konsep lean in secara positif lah. Tapi ada satu lagi ni, Helena Morrison, it's a good time to be a girl, dia kata. It's a good time to be a girl, maknanya nowadays ni it's a good time to be female. Instead, sebab traditionally jadi women ni susah tau, macam second class citizen je. Semua club tertinggi menteri semua lelaki dululah. CEO semua lelaki, board member semua lelaki, terus semua lelaki. Perempuan di belakang tu macam tak pernah dengar lah nama ni kan. Jadi why does Helena Morrison pula cakap it's a good time to be a girl dalam 21st century ni? Okay. Alright. Actually buku ni Dr. Ha pernah dengar, tapi I have not sort of betul-betul tengok yang macam considering nak beli. Macam itulah. Tapi masa tu Dr. Ha ingat nak pergi mana ya? One of the talk lah. It was in early January 2020. Ni Dr. Ha letak tarikh dia tu. And I bought this dekat KLIA. Domestic punya flight. So kan kita lepas security check tu, kita turun and then kan ada kedai buku dekat corner tu, kan? Lama dah orang tak pergi tu, kata bang. Okay. So satu lagi, Dr. Han ni suka pergi kat kedai buku ke ataupun book fair ke atau ada exhibition ke. I cannot wait to see which book actually pick me up. Bukan I yang pick up the book, you know. I feel that it's the book yang will pick me up and macam allow me to have it. Sorry lah ya, dia jadi macam ada apa nak kata, macam dreaming sikit lah. Tapi it's always because selalunya dapat buku yang macam I need that book that time. Tapi tu lah tak tahu mana satu buku tu, tapi you are drawn into the book. So buku ni baru keluar, and then dia memang letakkan dekat stack yang dia tak masuk dalam shelf lah, dia letak kat atas tu kan, ada a few letak macam tu. And when I look at that, A Good Time to Be a Girl, I feel like macam buku ni dia panggil Dr. Har, come, have me. You know, so and I didn't even have to think much. I ambil, I flip through, Helena, I like that name. I do not know who she was. Dr. Har beli. Okay. And I ended up reading, tapi mana ya masa tu? Biasalah kan flight kita tak sampai sejam macam tu kan. But I was so engrossed with it. Lama dah Dr. Har tak ada buku yang Dr. Har pegang and cannot let down, put down kan. Tapi and I realised Helena Morrison ni, dia sebenarnya my age. Okay, she was born 1966 juga. And she's a dame. Maknanya macam kalau Dr. Hani Datuk ni dia pun Datin yang bawah sikit. Datin, okay. Okay, and bukan ke Datin, dia sendiri dapat dame tu. I mean dia macam sir and dame kan. Dia Datuk lah kira kan. So tak tahu cik, mungkin macam Dr. Hani jugalah in a way kan macam tu lah. Lepas tu she has 9 kids. 9 dah saya. Mak Saleh ada 9 kids. 9 kids. And what interests me is that it's another reflection. But the way she wrote this book is different than the way Cheryl
Sandberg wrote her book. Dia describe one young executive, and then actually that was her. Adalah in the first few pages tu. Tapi lepas anak dia yang keempat, she was really doing very well lah dekat dia punya corporate tu. Husband dia pula masa tu decided to switch role. So dia husband dia fully house husband after dia punya fourth child, and she had another 5 after that. And semua tu memang husband ni, siapa nama dia, David ke Richard, tak ingat dah. After that memang husband dia lah yang jaga semua tu. Okay, so that's why itu satu yang dia kata, why do we just lean in? We need to change the system tu. Kan? So sistem apa yang dia masukkan ni? Sistem patriarchal tu dia kata. We need to change that patriarchal system. Tapi of course dia tahu you cannot just change it. You need to change the mindset. Yang Dr. Han interested nak go on tu sebab dia antara founder of the 30% Club. Tadi kita ada Lean In Circle. Dia dengan a few kawan dia were the one who actually started off 30% Club. I'm sure you have heard of that, kan? Ada, Malaysia pun ada juga 30% Club. Ya, ada. I jumpa 30% Club. So kat Malaysia, tapi tak apalah, nanti I keep the ni. Kita lebih aktif lah daripada 30% Club tu. Okay. Jadi kan dia pakai yang 30% tu lah, knowing so well. That is actually a physics punya konsep ya, Sana. I'm sure you know. Dia kalau katalah mass atau GRIM ni, kan katalah dia apa nature dia? Solid, fluid or gaseous, kan? Dan dia ada molecules, kan? Kalau kita solid tu maknanya molecules tu hardly move lah. Tu sebab dia jadi solid and they are packed together, kan? Tapi kalau misalnya fluid, dia dah ada banyak sikit movement. Lepas tu dia jadi gas tu sebab dia memang freely, kan? So dia kata any mass, kalau 30% or katalah 20 ke 15% aja molecule tu yang move with that ni, dia tak akan influence the whole of the mass tu. For it to be katalah a solid ke apa, the nature of the molecules tu kena more than 30% baru dia boleh influence the whole thing lah. Orang kata konsep critical mass lah. Yes, critical mass. Okay. Bersama. Maknanya kalau you less than 30, you would not influence the decision. 70. And I like that because as somebody from science background ni, I'm fascinated lah by that physics punya ni, kan, and it was taken lah 30%. Tapi sebenarnya aim kita sebenarnya bukanlah 30% tu. Kalau boleh 50% sebenarnya. And we do not want to overpower juga sebenarnya tau. Sebab Dr. Han baca satu research tu, very nice, very simple study, tapi dia buat decision made by board of directors yang semua male on the same thing ni. Another one semua female, and another tu dia bagi this portion ni 10%, 20%, 30%. Yang the best is actually yang 50%. 50% men, 50% women. Decision dia orang yang paling ni. Okay. So that proves lah bila orang perempuan lelaki tu dia complement macam dalam surah At-Taubah ayat 71 tu, kan, ya, lelaki perempuan yang beriman itu mereka tolong menolong antara satu sama lain. Amal makruf nahi mungkar, ya, dirikan solat, tunaikan zakat. So that was actually the concept lah, kan. Jadi so 30% ni tadi, 30% club is started off by dia orang punya lunch lunch date aja. Kira macam kalau kita bagi gang lunch bekal lah. Tapi diorang ni semua corporate leaders masa tu. So they went into ni. Kita ada juga kita punya. So that was the time where they meet all these other boys in the C-suite lah, kan, atau the G-suite tu, kiranya, kan. And then masa dia discuss, they come to know their friends, kan. Dia tahu ada a few more men dalam lunch cafe tu ke ataupun tu among the circle yang memang very gender sensitive contohnya. And they start Sensitive tu apa? maksud dia macam ni,
they are bukan yang jenis patriarchal, yang jenis I'm sorry ya, toxic masculinity tu. It's a better name for MCP sebenarnya. Jadi yang MCP ni diorang tak nak kacau sangat, but they make good friends with this a few top industrial captains ni yang diorang tahu memang very friendly towards women punya concept. Very listen well. So they start to talk to this man. And they engage this man. They have any problem, they will, macam engage this few people, few male industrial captain ni to help them out. And later on, the conversation out there becoming macam this man yang recommend bila ada katalah kekosongan untuk board directors, they will call this ladies yang 30% ni. Do you have anybody tak ni? They will always ni and they are the one yang macam always lobby ke kawan-kawan dia. I think you punya board ni kan, kalau you ada 2 atau 3 lagi women, it's better. Sampai satu tahap tu di mana it become trendy actually to have more women. And this is not the same as having women to be the token tu. Sekarang kita kata kita letak polisi 30%. Tapi tu sekarang bila tak ada, dia tangkap muat aje lah. Makcik Tiah mana lah. Itu yang kita kata token aja tu. Tak mau juga macam tu. So what she did with the 30% lagi tu, while they are influencing this and they becoming more macam kira apa, they becoming more popular lah kan ya, and tapi dia make sure lah tahu kawan-kawan yang dia ni memang really perform, and that's how they become that 30% club grows. Okay, so bila orang dengar pula another corporate leader female, dia dengar pasal ni, dia nak join juga, and finally they become macam sekarang all over the world ni kan. And so kalau 30% Malaysia pun, Club Malaysia pun baru ni dah tahan jumpa, I think about 3 weeks ago I met dia punya ni. Dia ada berapa pillar lah, but they are all volunteers macam tu lah. Tapi so dia kena recruit. Dia bukan recruit individual, dia akan recruit company. Kan? Mana company yang nak affiliated to 30% club now becoming like macam satu brand. Maknanya you kalau company you kata we are affiliated to 30% club, maknanya without having to say anything, people know that your company is very gender equal. Gender balance macam tu. So itu itu yang dimaksudkan bahawa let's change the system. Tapi I think Helena is very realistic in changing it bit by bit. Tapi she started with changing her own dululah, having a full-time house husband kan. Tapi husband dia pun very active in trying to promote that house husband shouldn't be an issue. Tapi dia punya husband kena bagi tahu semua orang lah bila orang kata, what do you do? Oh, I'm a house husband. What? So macam tu lah kan. Tapi anak dia ni, I baca satu interview anak-anak dia. How is it being raised by a father macam tu kan? Wow. Pada dia is not, anak-anak dia rasa no issue. Sebab the balance is there lah. Tapi dia kata, kawan-kawan dia mungkin maknya lah yang pergi kan untuk meeting apa semua, bapak dia lah yang attend semua tu. So tapi saya rasa ni statistically tak common lah Dr. Han. Maknanya dia tak significant. Lebih banyak house husband top mother punya arrangement yang tidak berjaya daripada yang berjaya. I think because dia depends juga kepada the two couple lah. I think they become successful because I think of Helena punya ni. And bila Dr. baca Helena tu, I can relate, even though my husband is not full-time house husband lah kan. Tapi macam these are men who are feeling so secure that they don't mind wife dia yang ke depan tu contohnya tau. And this is another interesting thing, satu study yang Dr. Hadi sebut juga banyak kali, where men punya stress is being measured and compared to dia punya contribution of dia punya wife into the family punya income. So kalau a man is actually the sole breadwinner, dia punya stress level is high.
Masa tu dia punya wife contribution zero lah kan. So they start with that. Yeah. Yeah. So okay, katalah this is the level of stress. Dia punya paksi menegak tu husband and dia punya spousal wife dia punya income percentage to the family income tu kat bawah ni, garis horizontal ni. So start with 0 to 10%, 20%, 30% lah. Okay. So bila isteri dia bekerja, as compared to kalau dia seorang, and they contribute lah 5, 10%. 5%, 10%. The stress level just goes down very nicely. So when stress level lelaki, apabila isteri dia bergaji, dia turun. Okay, what about isteri 100%, suami kosong? Ayah Fana ni memang selalu macam tu. You supersede me nanti lah no. So you know this study is a big study tau. Over 5 years I think, involving, let me see, 60,000 families ke macam tu lah, you know, in US dia buat ni. Tapi study ni is actually in Bath, University of Bath. So kan bila dia sampai 40%, kan? Ni. Bila dia reach 40%, it goes up balik. So bila wife start contribute 45%, 50%, 60%, the stress level goes up. And kalau sampai husband dia 0%, wife dia 100%, the stress level is much higher than kalau dia 100% and wife dia 0%. Oh, faham. So it become a hyperbola kan. Dia jadi macam U-shape. Dia jadi U-shapes. And cumanya that curve actually ended up jauh lagi, tinggi lagi daripada when it was 100% wife, 0% husband. Kan? So and adakah, okay, soalan saintifik sikit. Adakah bila isteri punya gaji 51%, suaminya 49%, maknanya bila inflection point lah, maknanya isteri punya gaji start jadi, dia macam ni, kalau isteri kosong, suami 100% pendapatan rumah, suami stres tinggi. Maksud bila isteri tu ada gaji sikit ataupun 20%, 30% naik, so suami ni stres turun kan. So, cakap. Tapi bila terlalu ekstrim, maknanya isteri punya gaji 100% yang tanggung isi rumah, suami kosong, stres dia lagi tinggi daripada waktu dia tanggung, lelaki tu tanggung sepenuhnya gaji isi rumah. Okay. And bila yang dia start naik balik tu, maknanya okay, itulah tadi you miss my point. The hyperbola tu, dia punya U kat paling bawah tu is 40%. Bila start 45%, tadi 50%, 60%, dia start naik lah. So the bottom of that U shape hyperbola tu 40%. is 40%. Okay. I can send you the study and the gambar tu. Real. Nah, dia ada satu lagi ni. If the wife from the very beginning dah mempunyai gaji yang lebih besar daripada husband, that husband is not showing this diagram. Maksud dia, okay, man yang mana wife dia memang from the start of the marriage dah memang earn more than him. Dan dia orang kahwin. Dia kahwin and they go on, and of course wife dia terus sajalah. Kan gaji dia punya gaji tak boleh keep up. This man is not experiencing this stress level. So maknanya kalau daripada beginning husband and wife tu dah memang kata okay, I am going to earn more, and abang punya ni, yang ni tak ada. So I think that's what happened dalam Helena Morrissey punya ni lah. Maksud dia the husband tu dah terima hakikat tu. So dia yang macam and in that study it shows that when they control other factor, is the traditional punya patriarchal belief tu. It's the traditional system that I need to provide to. So that's what Helena Morrissey is saying. If we can change the system, of course not abruptly, but to tell it's okay actually kalau wife yang gaji lebih, tetapi bila wife gaji lebih, husband lah yang kena take more responsibility kat rumah. Okay? And when husband buat as a house husband, dia ada style dia sendiri. So kita pula balik, janganlah pula kita gaduh, I patutnya you buat macam ni, you buat macam ni. No lah, let him. Kan, apa point dia tu? So sekarang ni, I think kalau kita tak change the system, we as women, we have our expectation. Husband I yang patutnya sara I. Ni apa nak jadi ni? I pula yang sara dia.
Actually boleh aja sebenarnya kan. Dalam Saya hadis, rasa, okey. Yang menarik Dr. Ha, sebenarnya bila kita cakap sistem ni, kita bukan cakap pasal situasi ideal. uh, Idealnya, kalau ikut ideal, saya rasa semua wanita patut 30% dia gaji kat dalam rumah tu, 40%. Husband yang 60%, semua orang cantik, tak ada stress level, tak ada yeah. gaduh, tak ada cerai. Jadi kalau kita sentiasa berdebat berkenaan dengan apa yang sepatutnya, kita takkan ke mana. Sebab realitinya hari ni, wanita memang dah ramai yang unfortunately gaji lagi tinggi, belajar pun tinggi dan sebagainya. Lepas tu banyak pula yang ada masalah nak kahwin pasal ialah lelaki tak nak lepas gaji tinggi sangat, PhD semua dan sebagainya. Susah contohnya kan. Kalau betul begitu statistik itu realitinya. Jadi macam lenguh kita nak masih terus menerus berbincang tentang tak boleh Lenguh. lelaki kena gaji. Betul. Maknanya idealnya lelaki cantiknya lelaki dengan egonya, dengan lumrahnya, dengan fitrahnya dan sebagainya, dia patut jadi leader. Leader tu biasanya berkaitan dengan gaji atau yang amount duit yang dibawa ke dalam rumah. Jadi yang change the system, kalau betul lah saya nak summarize yang Dr. cakap tu, change the system tu maknanya ialah change the way kita mula menerima hakikat di mana sometimes is just the way is that wanita akan gaji lagi tinggi ataupun kerja yang lebih bagus. Saya beri contoh Dr. Han, saya punya kawan sendiri. Suami dia memang gardener, memang belajar gardener ataupun dia di rumah dan dia memang banyak menanggung kerja rumah anak-anak dia. Dia kerja di JLC yang agak besar dan gaji memang lagi tinggi dan sebagainya. Dan JLC tu tidak memberikan bantuan kesihatan ataupun macam benefit kesihatan kepada suami sebab pada pemikiran buat dan sebagainya, pada normalnya suami tu yang patut bekerja yang lebih tinggi. Jadi suami kalau ada isteri, syarikat tanggung isteri. Tapi kalau ke isteri yang bekerja, Suami tak tanggung. Company tak tanggung medical benefit untuk suami tu. Jadi bila dia dah jadi satu situasi di mana memang ada macam ni, bahagia anak 4 orang semua, suami pun boleh menjaga rumah dan sebagainya. Dia pun bukan tak jaga langsung kan. Cuma dia bekerja lebih banyak masa dan lebih tinggi gajinya dan lebih kerja di contohnya GRC. Tapi suami kita akan satu masalah dia suaminya tidak dapat health benefit tu. Itu tak adil tu. Kita sebagai sesebuah keluarga dah terima situasi tu dan dah work. Ya. Jadi sistem di mana GLC tu ataupun employer wanita tu dia tidak terima sistem. Kita nak change. Sebab tidak, suami ni tidak ada health benefit. Itu satu contoh yang saya nampak lah. Itu patriarchal jugalah. Macam yang paling baru kan kita tahu kalau misalnya isteri seorang lelaki Malaysia berkahwin dengan isteri kan isteri luar negara, anak tu terus dapat kewarganegaraan. Tapi bila katalah seorang wanita kahwin dengan lelaki yang bukan warga negara, anak dia tak terus immediately tau. Dia banyak sangat proses dia. So ini semua dia datang daripada sistem itulah. So balik pada yang tadi Fana, dekat sini mari kita tengok macam mana Islam memberikan pedoman ini. Maknanya satu, mungkin kita memang kena lihat balik dari sudut kepimpinan keluarga tu. Memanglah kita katakan rijal qawamun 'ala nisa. Kena faham betul-betul qawam itu apa, satu. Keduanya Dr. Hassan, kita kena lihat tu sebagai collective leadership. Maknanya bukanlah okeylah seorang tu memang in charge, tetapi ibu contohnya juga adalah macam co-pilot kat sebelah tu. Tapi jangan lupa nanti bila ngantuk yang pakcik ni, ayah ni, kita yang jadi pilot. So we can always be like that kan. Pada the one who has to lead any project ke apa ke in the family must be the one yang paling pandai tentang perkara tu, paling ada ilmu, paling ada pengalaman and paling know what to do with it. And if at that point of time ibu yang ada semua ni, ibu yang kena lead. And that doesn't make ayah ni any less sebenarnya. Dia ada dia segmen dia. So itu memerlukan syura yang baik kan. Dekat situ betul-betul sharing and then kita pun ambil tanggungjawab. Suami pun, sebab antara kita ni ada yang suami tak bagi langsung, isteri drive contohnya. Dia dah ngantuk-ngantuk pun tak bagi sebab sebagai lelaki dia yang kena drive macam tu. Agaknya dia rasa agaknya dia rasa macam
hina benar lah agaknya kalau dia dapat orang nampak isteri dia yang drive begitu. Itu that is very problematic kan. Okay. So kalau kita ada yang macam tu dari sudut saraan, kita tak lihat ini gaji saya, yang tu gaji dia. Kita anggap bahawa bila seorang itu ada gaji dan seorang lagi ada, gaji tu sebenarnya adalah rezeki untuk keluarga tu. So kita kena join together lah. Tak mesti duduk dalam satu akaun, tak. Tapi siapa yang lebih besar gajinya, dia punya tanggungan dia mestilah lebih besar lagi. Kan? So dalam konteks ini, it should be macam seamless lah. Macam contohnya, cuma kita ada bahagi-bahagikan tu. Cuma bila kita tengok kan, isteri, suami ni kena berusaha untuk rezeki yang halal kan. Qawamah itu menjadikan lelaki dia kena provide. Itu DNA dia. Dan wanita pula, sebab qawamah tu, ar-rijal qawamun 'ala nisa, kita kena di-provide. We have to be the one yang being provided. Tapi if it change, okay, macam katalah tiba-tiba kita yang kena provide for whatever reason lah kan. Sekarang ni COVID ni lagi, husband tak kerja semua, kita kena provide. Dan kita kata tak apalah, saya isteri solehah, so saya provide. Suami pula kan, oh bestnya lah ada isteri yang gaji banyak semua, dia relax je lah kan. Tapi makin lama, kalau you allow this to happen, husband punya harga diri semua tu, sebab ni fitrah ya, dia akan menguncup dan dia akan layu lah tau. Dia rasa macam walaupun, dan isteri tu pun sebenarnya dia rasa okay, bermula tu seronok lah nak sara keluarga ni, tapi lepas tu dia penat, dia kena mengandung, dia kena melahirkan, susukan anak, tapi beras pun dia kena beli. Oh tak boleh ya, itu yang jadi akhirnya mula-mula tadi kemain seronok lah, tapi because kita tak ikut fitrah ni, so macam mana nak pastikannya ni? Dia sebenarnya begini saja. Suami kita bukanlah tak ada duit gaji langsung, tetapi macam mana ni nak beli apa? So biarkan suami kita ni yang sara kita, dia yang beli barang dapur ikut kemampuan dia. Kita pun mungkinlah sekaya Bill Gates pun, kalau Ustaz Zul tu boleh bawa ikan bilis dengan kangkung, ikan bilis kangkung lah yang Dr. Han makan. Ya, tapi takkanlah kot kita yang kaya raya kita yang kaya, yang ada duit ni, takkanlah kot sampai hati gamak kita nak ni kan. And then dekat sini hadis Rasulullah, kalau kita tengok Zainab isteri kepada Abu Zar. Abu Zar ya rasanya. Nanti kalau silap nanti betulkan. Dan dia masa dengar Rasulullah SAW bercerita tentang wanita berinfak bagi semua. So dia balik, dia kumpulkan emas-emas dia kan, dia nak bagi kat Rasulullah. Ketika tu ada kempen rasanya nak perang ni. Tapi masa dia nak keluar daripada rumah tu kan, suaminya bercakap nak pergi mana tu? Kata, oh Rasulullah tadi terangkan tentang tentang infak semua, dan saya nak infakkan harta saya ni, barang kemas saya ni. Kemudian husband dia kata, sebenarnya kalau awak spend lah tu untuk saya dan keluarga, itu lebih baik lagi. Jadi Zainab, iya ke? Dia kata, nanti saya tanya Rasulullah. Kan bagus kan para sahabat ni nak tanya apa, tanya Rasulullah terus. Dan diceritakan ni sangat unik cerita ni. Zainab ni dia masa tu Rasulullah dah bagi tahu kat perempuan semua, sesi orang perempuan dah habis, ni sesi dengan brothers pula. Ya, jadi dia segan lah. Rupanya dia seorang lagi wanita juga dekat situ nak tanya benda yang sama. Tapi Rasulullah nampak daripada tingkap macam tu, nampak ada dua orang wanita ni. Rasulullah suruh Saidina Bilal tanya. Siapa tu, tengoklah ada dua orang wanita tu mungkin ada hajat. Saidina Bilal tanya. Lepas tu Rasulullah dia kata, ya Rasulullah salah seorangnya Zainab. Zainab siapa? Zainab isteri Abu Zar. Saya tak tahu Abu Zar ke Abu Darda macam itulah ya. Lepas tu dijemput masuk. Lepas tu Zainab ni bertanya pada Rasulullah kan, kata suamiku kata bahawa kalau aku berikan ini kepada anak-anak dia dan anak-anakku, keluargaku, maka itu adalah lebih baik kan. Kepada dalam Islam. Dan Rasulullah kata memang betul, kamu dapat dua pahala lah. Dia kata satu kamu berinfak, kedua kamu berinfak kepada keluargamu, iaitu sedekah. Now dan kalau kita macam tu, jadi kita tidaklah rasa macam takkanlah saya ni. Cumanya itulah tadi, yang makan minum tu kena suami. Sebab itu I think something to do with fitrah kan. Okay. Dr. Han jumpa hadis ni agaknya mungkin 8 tahun lepas. Minta maaf lah kan, baca-baca hadis, tak baca hadis ni. Tapi bila baca hadis tu kan, Dr. Han terus cari Ustaz tu kata, abang tahu tak hadis ni? Tahu dia kata. Dia ni Ustaz tu Quran hadis, Quran sunnah kan. So abang tahu bila? Masa belajar lagi abang tahu. Now,
So when I got to know it after 20 years of marriage, you know. Masya Allah. And dia tak bagi tahu Dr. Hal tu. I mean, kalau I jadi dia lah kan, kalau Dr. Hal dia jadi Penting lah kita suami, tahu. baru lepas akad nikah tu Dr. Hal dah bagi tahu katnya tahu. Tapi ni tak. Kata, kenapa abang tak bagi tahu? Kata, abang nak Hal sendiri yang jumpa hadis tu. So he has to wait for 22 years, you know. Oh my God, kan. Kalau Dr. Hal tu dari awal ataupun dia yang cakap, it would have been conflict of interest lah kan. Different. Conflict of interest. So okay, Betul, Dr. Hal kita rasa ada mendidik yang sangat menarik. yeah. So maknanya kalau kita nak change the system, Fana, dalam Islam semua dah ada. Okay. When I read, dia katakan kat sini, dia kata, okay, 5 years has passed. 5 years have passed since women were encouraged to lean in. Dia sebut pasal Sharon Sambal lah kan. Over the time, the world has transformed with technology, changing how we work, influence, lead and communicate. Why should anyone lean in to a patriarchal system that is out of date, Leda? Why not change it entirely for the good of all men and women? So I think, yeah, why not we change it? Tapi dari mana kita nak ubah ni, percayalah bahawa Islam itu sebagai satu agama yang syumul, sebenarnya sistem Islam itu sangat seimbang dah. Kan? So I think this is my summary lah for our discussion, Fana. Dr. Han, minta izin ya. Jadi saya antara learning terbesar saya dengan experience Dr. Han dengan ni sendiri ialah saya fikir sebagai seorang Economist lah. Right. Jadi saya sentiasa, betul saya pula sekarang study berkenaan pasaran buruh dan orang kata gaji lah kan. Okay. Jadi maknanya kan antara salah satu kita punya anjakan paradigma ataupun yang cara kita boleh change the system ialah sebenarnya seorang suami bekerja sebagai ustaz, seorang isteri bekerja sebagai doktor. Realiti dunia ni ialah kita sebagai sebuah ekonomi, kita bayar gaji doktor lebih tinggi daripada gaji ustaz. Adakah nilai seorang doktor lebih tinggi dari seorang, kita tak tahu. Kita tak tahu, contohnya kan. Jadi kita meletakkan gaji sebagai sandaran kekuasaan seseorang tu. Jadi happen to be yang wanita tu ataupun yang isteri tu doktor dan yang suami happen to be sahaja. Cuba bayangkan satu dunia lain di mana seorang pendakwah agama ataupun seorang yang tinggi ilmu agama ini gaji lagi tinggi dari doktor, gaji lagi tinggi dari engineer, gaji lagi tinggi dari cikgu, contohnya seorang cikgu, gaji lagi tinggi dari accountant kan. Dan in that world mungkin suami akan model isteri jadi macam dia jadi macam sebenarnya ialah salah satu fungsi masyarakat dan tangga gaji, bukan harga diri ataupun kekuasaan ataupun power ataupun leadership seseorang kan. Jadi happen to be cuba kalau suami yang doktor dan isteri yang ustazah, perfect lah dalam kita punya itu Syifa dengan Naim lah tu, Syifa ada. dalam kita ni kalau kita pandang macam tu, ni perfect lah, husband doktor, isteri ustazah, perfect lah kan kata. Tapi itu sebenarnya orang kata market price of skill. Jadi it happen to be, it doesn't matter siapa yang doktor, siapa yang ni, yang penting suami ada role dia and isteri ada ni, bukannya harga ataupun maruah ataupun no. You cannot fikir macam tu. Yeah. You cannot take your di mana betul. You cannot take your dignity tu. You cannot take your dignity tu dengan you punya gaji dan semua tu. I think that's where our problem starts. And then percayalah Fana, sebenarnya kan di sisi Allah si kaya ni tak mulia, si miskin tu tak hina. Yang kaya mulia, miskin hina tu manusia saja. Allah tak pandang langsung yang itu. Manusia. Ya, kerana si kaya ni boleh jatuh miskin ya besok, dan si miskin papa kedana tu boleh jadi milioner bulan depan. Allah boleh pick. Ya, yang itu tu. Cumanya bagaimana si kaya ini mensyukuri nikmat yang Allah bagi tu, dan bagaimana si miskin itu bersabar dengan kemiskinan dan kesulitan hidup dia. Okay, so I think dan itu dinamika suami isteri dan perempuan wanita sebagai leadership leadership ni, semua tu memang memainkan peranan. Memang. So kalau macam dalam konteks Dr. Har kan, it's an open secret that of course we all kerja sama tau, keluar
and we jadi pegawai kiranya siswazah lah kan. Doktor jadi doktor, ustaz jadi pegawai pendidikan. Gaji you all dulu mula-mula berapa tahu? 1,230 in 1991. Gaji asas. Ya, tapi Dr. Har punya allowance sebab Dr. Har bekerja dengan houseman apa semua tu memang ada lebih sedikit. Lebih sikit daripada ustaz kan. Lepas tu increment doktor ni lebih banyak sikit daripada ustaz. So after 5 years of marriage kita nampak lah memang I am going to split out lah. Kan? Lepas tu Dr. Har ambil pakar pula dah. So I become a pakar pula. Kan? And then Dr. Har di universiti pula. So ada lagi lah perk-perk yang tertentu. So kalau nak katakan macam tu memanglah. And it's an open secret. Everybody knew that. Tapi Ustaz Zul ni dia jenis yang okey lah tadi tu. Kalau graf tadi tu. And kita dah reda dengan itu kerana kita tadilah Dr. Har punya hormat kepada suami tu bukan kerana gaji dia kan. Bukan kerana berapa banyak persen yang dia bawa untuk menyara keluarga ni. Bukan tu. Kalau dia bawa 0% pun hormat Dr. Har kena sama saja. Yang ini yang masalah kita apabila mungkin hormat kita, sayang kita tu bergantung kepada berapa banyak duit yang dia bawa balik rumah. Yang itulah yang jadi masalahnya. Tapi kalau rumah tangga tu dibina bukan atas dasar yang begitu, insyaAllah. So maknanya kita concludekan, don't just lean in. Bolehlah kita lean in untuk belajar naik basikal tadi kan, analoginya sebelum kita boleh mengayuh sendiri ni tak apalah. Okay, lean in tu maknanya sentiasa show up, face your vulnerability, your fear semua tu. Lagi takut, lagi suruh. Maknanya lagi takut nak angkat tangan. Jadi yang macam tu lah maksud dia. Don't just lean in. Lepas tu kita kena perlahan-lahan change the system. And it has to start with you dulu. Sebenarnya kan. Dan mudah-mudahan bila zaman anak-anak kita nanti kita tak perlu bincang macam ni lagi dah. Yang Dr. Har bimbang ni nanti bila Syifa umur Dr. Har, Fana umur Dr. Har, masih kena bincang macam ni lagi. So what does that say? Apa perbincangan kita hari ni mungkin tak dapat mencetuskan satu idea baru. To me, any one of you who goes to your work tomorrow, besok masih kan hari Ahad, tapi Isnin ni pergi dengan satu pandangan baru, bahawa saya ada peranan yang sama penting. Saya mesti beranikan diri saya. I must pluck my courage. I must support my other sisters to work, not to macam jatuhkan dia orang pula. And then macam mana I nak tukar perlahan-lahan sistem ni. Macam itulah. Wallahualam. Terima kasih Dr. Har. Thank you so much. Itulah Conversations with Dr. Har dibawa oleh Mizan. Alhamdulillah saya disokong dan didukung oleh 7 lagi orang team member saya di Mizan. Dan insyaAllah kita akan boleh adakan diskusi begini lagi dalam masa yang akan datang. Of course, semua ni adalah pembincangan pandangan. Ada pengalaman yang lain. Semua orang bercakap dari sudut pandang pengalaman masing-masing kan. Tapi tidak salah kita belajar dengan both orang kata apa yang Islam boleh bawakan dan juga dari barat jugalah apa-apa yang kita boleh belajar. And insyaAllah tujuannya sama kita semua ni. Tujuannya kita nak insyaAllah kita nak hidup yang baik, kita nak berkawan dengan orang-orang yang baik-baik dan buat kerja dengan bagus, suami sayang, anak-anak sihat dan akhirnya diredai Allah. InsyaAllah. Goal kita semua insyaAllah. Okay, Dr. Har, thank you so much for your time. Yes. Alhamdulillah. Sisters, Mizan, tune in for our next series. InsyaAllah kita akan bawakan lagi diskusi-diskusi yang menarik dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay warm dekat Boston tu. InsyaAllah. Okay.